Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Sadaqallahul azim. Dan kami akan perlihatkan segala amalan yang mereka lakukan, iaitu kami akan jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Kerana surah Al-Furqan ayat yang ke-23. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala memberikan kita rahmat dan berikan kita hidayah dan berikan pada kita nikmat yang besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga kedua nikmat ini kita dapat gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang banyak berjasa, manusia yang paling mulia dan makhluk yang diangkat Allah Subhanahu wa taala daripada bumi sampailah naik ke langit dan Sidratil Muntaha. Dan satu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 selawat daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat serta manusia keseluruhannya yang beragama Islam yang mendoakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, maka orang ini juga akan mendapat selawat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama kata satu selawat daripada Allah Taala merupakan rahmat yang kalau Allah kurniakan pada kita rahmat tersebut, maka itu sudah membuatkan kita bahagia dunia dan bahagia akhirat. Betul tak? Ya, kita masuk syurga Allah Ta'ala iaitulah dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam syurga salah seorang di antara kamu dengan sebab amalannya, tapi masuk syurga dengan sebab rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, nak dapat rahmat daripada Allah mesti dah ada amalan, maksudnya amalan-amalan kebaikan. Inna rahmatullah qaribum minal musinin. Kerana rahmat Allah Ta'ala itu dia dekat dan hampir ataupun ada bersama dengan orang-orang yang berbuat amalan kebaikan. Jadi Masya Allah, yang penting kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana disebutkan bahawasanya setiap manusia pasti akan binasa kecuali orang yang berilmu, dan orang berilmu juga pasti akan binasa kecuali orang yang beramal dengan ilmunya, dan orang yang beramal juga akan binasa melainkan orang yang ikhlas. Jadi ikhlas ini sajalah tuan-tuan yang tidak akan binasa. Nah, amalannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 hari kita ikhlas, maka kita akan mendapatkan ilmu hikmah kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau 40 hari kita ikhlas, maka keikhlasan dan amalan kita naik ke langit. Kerana kemudian turun daripada itu kata-kata hikmah kebijaksanaan yang Allah letakkan di dalam hati kita. Apabila kita berbicara, apabila kita bercakap, kerana insya-Allah akan keluar perkataan-perkataan kebijaksanaan ataupun hikmah. Dan nak dapatkan hikmah kebijaksanaan ini, masya-Allah, antaranya amalannya ya, antaranya adalah diam saja, masya-Allah. Itu amalannya diam. Okay. Jarang kita tengok orang diam saja kan, selalu bersembang, cakap kan. Itu biasalah tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, masya-Allah, as-samtul hikmah wa qalilan fa'iluhu. Diam katanya as-sumtul hikmah. Diam itu ada ilmu hikmah. Orang yang diam tu dia ada kebijaksanaan. Orang panggil diam-diam berisi. Kerana Masya Allah, diam-diam berisi. Wa qalilan fa'iluhu, akan tetapi amat sedikit orang yang
melakukan perkara diam itu. Ramai orang yang banyak cakap kan, macam tin kosong. Banyak cakap, okay, sebenarnya tak ada apa pun. Jadi ramai orang yang kita jumpa diam tapi bijak, masya-Allah ya. Jadi tuan-tuan, kita yang mana satu? Yang kuat banyak cakap ke? Okay, yang tak ada apa, ataupun kita yang banyak diam tapi mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kebijaksanaan. Jadi masya-Allah, nak dapat hikmah ni tuan-tuan, banyakkan diam. Tapi bukan semestinya pendiam itu orang bijaksana, bukan semestinya begitu. Okey, kerana ada juga orang yang berbicara itu orang yang memiliki kebijaksanaan. Antaranya kalau Nabi SAW sebut, okey, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada negeri akhirat, hendaklah dia bercakap perkara yang baik. So kalau ada perkara baik nak dicakap, nak diucap, ya silakan saja bercakap. Kalau tidak ada, kata Nabi SAW, diam, senyap. Begitu kan? Senyap, masya-Allah, tabarakallah. Baik. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita niat ikhlas untuk i'tikaf di masjid sekarang ini supaya kita dapat pahala dan tidak sia-sia duduk kita di rumah Allah. Yang kedua, insya-Allah kita niat menuntut ilmu ataupun menambahkan kita punya sedikit pengetahuan di dalam agama kita, terutamanya berkaitan tentang Al-Quranul Karim, supaya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ketenangan, kurniakan pada kita rahmat, dan berikan kepada kita pendamping di kalangan malaikat, dan Allah berbangga dengan kita. Ma'ishtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada satu kaum yang berhimpun di rumah-rumah Allah illa nazzalat alaihimus sakinah. Ma'ishtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidak ada satu kaum, satu kampung yang berhimpun di rumah-rumah Allah Taala, dan mereka berhimpun itu untuk membaca kitab Allah, baca Quran. Kan? Yasluna kitaballah tu tilawah Al-Quran, baca Quran dah. Okay? Jadi kalau pergi masjid tu jangan lupa ambil Al-Quran, baca Al-Quran, walaupun satu muka surat, walaupun satu ayat, walaupun satu huruf. Betul tak? Tapi kalau satu huruf saja, masya-Allah, kedekutnya kan. Baca surat khabar sampai habis. Okay tak? Baca Quran satu huruf. Tanya pasal apa baca satu huruf? Ustaz, bukankah Nabi SAW bersabda, okay, alif lam mim tu, alif tu 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala, 30 pahala. Jadi dia baca alif saja. Berapa pahala dia dapat? 10. Masya Allah. Ada tak jumpa satu huruf macam tu dalam Quran? Ada tuan-tuan ya. Ada yang antaranya surah apa? Contoh surah Sad, surah ke-38. Dia satu huruf saja, Sad, wal Qur'ani zikir, Sad saja. So 10 pahala. Satu lagi surah Qaf, Qaf, kena? Qaf, surah ke-50 dalam Quran. Sama juga tadi, lebih kurang. Tadi Sad wal Qur'ani zikir. Quran ini sebagai zikir, peringatan. Kalau Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al kafiruna hadza syai'un ajib. Qaf, ini Quran yang Majid, Quran yang mulia. Subhanallah, Allah dah berkali-kali beritahu Quran ini mulia, Quran ini satu peringatan, Quran ini masya-Allah dia adalah satu kalam Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca, tenang jiwa kita tuan-tuan. Betul tak? Dan kita akan baca teratur insya-Allah. Jadi sampai masjid bacalah Al-Quranul Karim. Kalau tak boleh baca satu muka surat, bacalah satu ayat. Tak boleh baca satu ayat, baca macam mana tadi? Satu huruf. Wah, kalau berani ya. Satu huruf. Ada dua huruf. Yasin, Tosin, Hamim. Itu dua huruf tuan-tuan, masya-Allah. Tiga huruf, Alif Lam Mim. Itu biasalah tu kan. Ada lagi yang 4 huruf, ada lagi yang 5 huruf. Okey, banyak tuan-tuan dalam Quran. Contohnya surah Maryam, Ain, Sin, Qaf, kan? Masya-Allah, banyaklah dalam Quran ni ya. Kalau kita mau tengok, ada banyak, masya-Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan, tinggal kita nak buka ke tak?
Dalam Quran ni Allah Ta'ala sebut ayat 45 yang terakhir dalam surah Qaf. Okey, nahnu a'lamu bima yaqulun, kami lebih tahu apa yang mereka katakan. Wa ma anta alaihim bijabbar, dan kamu wahai Muhammad tidak boleh paksa mereka. Jadi kalau kita berdakwah tak boleh paksa orang, kan? Tapi kita wajib berikan peringatan pada mereka. Kerana Allah Ta'ala sebut nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta alaihim bijabbar wa zakkir bil Quran may yakhafu wa'id. Tengok Allah Ta'ala kata, berilah peringatan pada mereka tentang Al-Quran. Berikan peringatan tentang Al-Quran. Banyak kisah-kisah dalam Quran, banyak amalan yang kita boleh amal dalam Quran, banyak azab daripada Allah yang Allah hancurkan kepada kaum-kaum yang menentang para anbiya dan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran. Wa dzakir bil Quran may yakhafu wa'id, iaitulah bagi mereka yang takut pada Allah dan takut pada negeri akhirat. Seorang yang takut pada negeri akhirat akan mengambil pengajaran tentang Al-Quran. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ayat 56 surah Az-Zariyat. Berilah peringatan wahai Muhammad, fa inna dzikra, kerana peringatan itu tanfa'ul lil mu'minin, sangat berguna dan bermanfaat lil mu'minin, bagi orang beriman. So orang beriman dibacakan Quran pasti akan memberikan manfaat dan faedah kepadanya. Kalau orang tidak beriman dibacakan Quran, dia makin gelisah, tuan-tuan. Makin tak tentu dia takut. Ada setengah orang takut nak dengar Quran. Subhanallah, takut dia kalau ada dipasang Quran, dia dengar ayat Quran, dia rasa macam lainnya, kan? Maknanya orang tu belum sempurna iman dia. Kerana orang yang beriman bila diberikan peringatan tentang Al-Quran, dia akan ambil peringatan, dia akan tenang jiwa. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau orang yang zalim, orang yang banyak buat dosa, orang yang banyak ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang kafir, dibacakan Quran, gemuruh dan gementar dia, tuan-tuan. Masuk gementar tu, dia takut kalau ada sesuatu yang tak elok berlaku pada dia. Contoh Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, di dalam suratul Isra ayat yang ke-82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Allah Ta'ala kata, kami telah turunkan Quran kepada Nabi SAW, dan turun Quran tu bukan sekadar bacaan saja. Tengok Allah Ta'ala sebut, bukan sekadar dibaca saja, tapi Al-Quranul Karim itu juga sebagai syifa. Syifa ni maknanya ubat, penawar dan penyembuh. So, salah satu fungsi Al-Quran bukan sekadar bacaan, tapi dia juga adalah penawar dan penyembuh, ubat segala penyakit. Masya Allah. Ustaz, masuk corona, iyalah kan? Masya Allah, kita yakin kan? Di kulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada ubat. So, siapa yang ada penyakit, jangan risau, ada ubat. Sebab Allah Ta'ala sebut dah, kami turunkan Quran, dan bukan saja Quran kami turunkan, dan kami beritahu bahawasanya dalam Quran itu adanya penawar, adanya ubat, adanya penyembuh. Dan Nabi SAW kata, likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada penyembuh, ada ubat, ada penawar. Corona sekarang ni dah ada vaksin, boleh tak kita ambil, Ustaz? Boleh lah. Tapi bila kita sembuh, ingat yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma anzalallahu da'in illa anzalallahu syifa. Kata Nabi SAW, tidak Allah turunkan satu penyakit, melainkan Allah turunkan juga beserta penyakit itu penawar dan ubat dia. Jadi setiap penyakit yang berlaku mesti ada ubat dia, tuan-tuan. Cuma kita bertemu lagikah dengan ubatnya ataupun tidak, itu saja. Kalau belum lagi, maknanya kita masih dalam ujian daripada Allah Ta'ala. Begitu saja, dan kita mesti lulus ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. So jangan risau, tuan-tuan, setiap penyakit ada ubat. Itu ya. Masya Allah, tabarakallah. Percaya dan yakin kalau dalam Quran antara ubatnya yang kita boleh makan, yang kita boleh minum, yang kita boleh rasa dengan lidah sendiri, Masya Allah, iaitulah madu, tuan-tuan. Itu antara ubat, Masya Allah, penawar lah tu. Tuan-tuan, waktu kita tak bermaya, waktu kita tak boleh makan, tak boleh minum apa-apa, Masya Allah, biasa minum teh ais, tiba-tiba nak minum waktu sakit, tak rasa apa. Subhanallah. Rasa nak makan nasi gandar, tapi tak rasa apa.
Jadi waktu tu kita rasa lelah, kita rasa macam Allahu Akbar, ujian daripada Allah Ta'ala buat kita. Okey, satu penyakit yang menghilangkan semua selera makan dan minum kita. Tapi waktu tu kalau kita makan madu, Allah, mudah masuk. Itu kata hebatnya madu, tuan-tuan. Di waktu kita tak boleh makan benda-benda lain, tapi madu boleh makan. Buah-buahan yang Allah ciptakan boleh makan, Masya Allah. Jadi sebab itulah kalau kita ada penyakit, contoh ya, waktu kita diserang penyakit, ingat makanan yang kita kena makan dahulu, iaitulah obat yang Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran sebagai madu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Madu kelulu, Ustaz, bukan yang tu. Itu pun madu juga, tuan-tuan ya. Tapi yang disebut dalam Quran ni madu lebah. Okey, begitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan, dan tidaklah kami turunkan Quran ini, kata Allah Ta'ala, melainkan sebagai penawar, penyembuh, syifa dan rahmat daripada Allah, kasih sayang Allah Ta'ala. Wala yazidu zalimina illa khasara, dan tidak bertambah Quran ini kepada orang zalim melainkan kerugian. Itu sebab bila orang yang zalim, orang yang buat dosa, kalau dia dengar Quran, dia rasa macam satu kerugian untuk dia. Beza orang beriman, bila dengar Quran dia rasa satu keuntungan untuk dia, kerana satu nilai tambah untuk menambah iman dan menambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Di tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak satu kampung berhimpun di rumah Allah membaca Quran dan belajar di antara satu dengan yang lain, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan perhimpunan itu turunnya sakinah, ketenangan. Ya, satu masjid tenang, dalam masjid pula baca Quran, menuntut ilmu, ketenangan yang luar biasa, Masya Allah. Kena kalau masjid ditutup lagi, Ustaz, mana nak cari ketenangan? Cuba tanya kita. Agak-agak kalau masjid ditutup lagi, contoh tuan-tuan ya, sebab tempat-tempat lain ditutup, contoh di Sabah kan, Masya Allah sekarang ni, walaupun saya orang Sabah kan, Masya Allah, kena, tapi saya masih bebas lah. Subhanallah. Sebab apa? Tak pergi Sabah. So siapa yang pergi Sabah hari itu, Masya Allah, dia kena kuarantin ya, wajib kena kuarantin. Jadi kita doakan semoga Allah Ta'ala mengangkat penyakit tersebut dan kluster-kluster anak cucu cicit yang lahir daripada COVID tersebut. Banyak ya kluster, tuan-tuan. Pertama dilahirkan bapa mama dia, si Bagangga dengan Tawar, kahwin si Bagangga dengan Tawar, dapat kluster lain. Apa dia? Penjara, benteng, bas, kapal, laut, semua ada, tuan-tuan. Semacam-macam, tuan-tuan, kluster sekarang ni ya. Jadi tuan-tuan, kita berlindung pada Allah. Fazillah yahfazka. Kamu pelihara Allah, Allah pelihara kamu. Maksud pelihara Allah, jaga Allah, maknanya kamu menjaga hukum hakam Allah. Bila kita laksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga kita daripada mara bahaya, insya-Allah ya. Fazillah yahfazka tajidhu tujahak. Kalau kamu jaga Allah, Allah jaga kamu, dan kamu akan sentiasa mendapati Allah itu sentiasa berada di hadapan kamu. Allah, hak tu penting, tuan-tuan, kenal Allah Azza wa Jalla. Ta'aruf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu lapang. Waktu free tak ada buat apa, waktu tu kita belajar kenal Allah. Okey, waktu tu kita belajar sifat Allah, kita belajar kebesaran Allah. Maka waktu kita dalam keadaan kesempitan, kesusahan, masalah, maka waktu itu Allah Ta'ala akan ajar pada kita sesuatu untuk keluar daripada masalah tersebut, kerana Allah ingat kita. Allah Ta'ala ni mempunyai sifat asyukur ataupun syakur. Kerana kita biasakan baca Asma'ullah Al-Husna, asyukur. Syukur maknanya apa? Syukur maksudnya Allah Ta'ala ni yang maha membalas jasa. Itu maksud syukur, membalas jasa. Bila Allah Ta'ala melihat hambanya buat kebaikan, Allah Ta'ala akan balas jasa kebaikan yang dia buat. Hal jazaul ihsani illal ihsan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kena, maka mana nikmat Tuhan kamu, yang mana satu kamu nak dustakan? Hal jazaul ihsani ilal ihsan, tidaklah satu kebaikan melainkan dibalas juga dengan kebaikan. Orang yang berbuat baik maka dibalas juga dengan kebaikan. What you give, you get back. Bahasa orang putih, Ustaz. Bukan, biasa kan. What you give, you get back. Itu lagu kan, Masya Allah. Jadi apa yang kamu beri, itu yang kamu
kamu dapat. Kamu beri kebaikan, kebaikan kita dapat. Kamu buat kejahatan, jahat balik dapat. Na'udzubillah. So pilih tuan-tuan, nak pilih mana? Pilih buat baik lah kan. Begitu, Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi sakinah. Kalaulah masjid tutup lagi, contoh ya, saya bagi tahu ada satu tempat baik lagi selain masjid. Kerana di dunia ni tempat paling baik, tempat paling mulia adalah masjid. Tempat paling tenang adalah masjid. Tak ada tempat paling tenang melainkan masjid. Kerana wa man dakhalahu kana amina. Siapa masuk dalam masjid, dia akan rasa aman, tenang, selamat, sentosa. Allah Ta'ala ada sebut begitu tuan-tuan. So kalau masjid ditutup, mana lagi Ustaz? Okey, selain daripada masjid, tempat yang tenang adalah rumah kita sendiri. Kata sakinah. Rumah juga di dalam bahasa Arab dipanggil sebagai masakin. Masakin diambil dari perkataan sakinah, tenang. Yaghfir lakum zunubakum wa yadkhilkum jannati adnin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah. Satu tempat tinggal yang baik. Masakin itu tempat tinggal kita. Itu sebab ketika Nabi SAW mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW duduk di mana tuan-tuan? Mula-mula duduk di Gua Hira. Apa Nabi buat di Gua Hira? Nabi berzikir. Okey, Nabi berdoa kepada Allah, dipanggil tahanus ataupun kita panggil sebagai suluk. Suluk. So, tempat suluk ataupun tempat untuk kita bertahanus, beruzlah adalah di rumah kita sendiri. Sebab kalau duduk rumah jangan rasa bosan. Sebenarnya rumah tu tempat tenang tuan-tuan. Dipanggil masakin. Ya ayuhan namal udkhulu masakinakum. Semut-semut, masuk semua kamu dalam tempat tinggal kamu. Sebab apa? Nabi Sulaiman nak lalu dan tentera dia, kalau mereka pijak kamu sampai mati, nescaya kamu tidak menyedarinya. Masya Allah. Mereka masuk masakinukum, tempat tinggal kamu. So kalau ditutup masjid, kita duduk rumah lagi. Buat apa Ustaz? Baca Quran, solat, zikir. Jangan jadikan rumah kamu sebagai rumah yang usang, kata Nabi SAW. Sebablah tuan-tuan, kalau kita duduk rumah tak rasa tenang, Masya Allah, ingat ada kita punya amalan yang tidak diterima Allah Ta'ala. Duduk rumah tu rasa lain macam kan. Dan rumah tu yang tak kenal lah tu. Itu sebab kalau balik rumah, bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam supaya rahmat Allah melimpah ruah dalam rumah. Dan bila duduk dalam rumah, pastikan ada sembahyang. Okey, sembahyang jemaah ke, sembahyang seorang ke, dan kedua seterusnya baca Quran. Selepas baca Quran, okey, kita makanlah berjemaah. Okey, pusinglah dalam TV kita kan, sebab semua orang ada TV sekarang ni. Tak ada orang tak ada TV di rumah. Okey kan? Kecuali di pondok-pondok lah kan. Masya Allah, dulu kita duduk pondok mana ada TV tuan-tuan. Tak tahulah pondok sekarang lagu mana. Okey. Konon pondok moden. Jadi konon pondok moden semua kena ada. Tak boleh lagu tu. Kan? Dulu kita duduk pondok mana ada TV, tak ada tuan-tuan. Masya Allah. Okey kan? Handset dulu pun tak pakai. Duduk pondok dululah. Sekarang Masya Allah hujan cukup berat ya. Bukan setakat TV, handset pun ada. Boleh buat masuk lagi. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, pusinglah di TV tersebut ayat suci Al-Quran, ceramah-ceramah, motivasi dan zikir-zikir serta selawat-selawat dan apa-apa saja yang boleh memotivasikan kita dan juga keluarga kita, insya-Allah akan berikan ketenangan pada kita ya, insya-Allah binillahi subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, sebenarnya time PKP itulah kita paling sesuai untuk beruzlah. Okay, mengasingkan diri pada orang. Sekarang ni kan konsepnya macam mana? Mengasingkan diri daripada orang semita-semita, ataupun kita panggil penjarakan sosial ataupun penjarakan fizikal. Dua kan? Satu penjarakan sosial. Tak? Penjarakan ke penjarakan? Mana satu betul? Okay, dah? Sebab dalam TV tu dia sebut penjarakan. Sosial jangan main, tapi kalau disebut penjarakan, baru jarak. Okay dah? Hak mana satu betul? Penjarakan, penjarakan. Tuan-tuan kena tegur lah ya kat TV tu. Sebab dia tulis tu penjarakan. K tu satu. Kalau dua K penjarakan. Kebegitu bunyi dia. Kalau satu je K pun maksudnya penjarakan juga. Mana satu betul? Penjara atau jarak? Yang betul tu jarak kan? Dia minta kita jarakkan.
semita-semita, tapi tulisannya tu tak tahu betul ke salah. Dia tulis penjarakan. Kedua-dua betul. Penjara pun juga, sebab kita duduk dalam rumah macam di penjara juga, tuan-tuan. Tak boleh keluar, masya-Allah. Yang kedua tu penjarakan fizikal. Tak boleh rapat dengan orang, tak boleh kontak kan, kita punya body tak boleh kontak dengan orang. Salam ustaz, salam sini saja ya. Dada. Pegang dada sini, tunduklah. Itu tanda hormat lah tu. Kena? Jangan guna kaki. Guna kaki, masya-Allah. Ada lagi tu pelik, tuan-tuan. Dia guna pinggul dia ni. Tu dia, kawan tu lompat, dia pun lompat juga. Itu salam. Tanya apa siapa? Ni salam terbaru ustaz, sepeda PKP. Oh, subhanallah. Allahu akbar. Jangan ubah ya. Salam kita tetap salam ya. Kalau tak boleh salam macam ni, okey, rapatkan tangan, memang tak boleh kan. Okey, kita pakai macam ni saja. Okey, tangan letak dekat dada. Okey, kemudian tunduk sikitlah. Jangan terlalu macam rukuk, tunduk sikit sudah. Kalau rukuk tu kan nanti orang kata, "Hey, jangan rukuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala." Jadi sekadar orang tengok tu memang satu salam penghormatan. Okay, ya, insya-Allah tuan-tuan, bila kita buat salam penghormatan ni, maksudnya insya-Allah kita mendapat keselamatan daripada orang yang memberi salam kepada kita. Ini perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Orang paling mulia di antara kamu adalah orang yang pertama dahulu bagi salam. Ada. Jumpa orang, assalamualaikum. Tak boleh hulur tangan. Macam tu kan. Masya-Allah. Begitu khalas. Insya-Allah. Jangan pergi pukul dada. Pukul dada tu tak boleh, tuan-tuan. Sebab tu amalan ritual daripada mazhab yang tak elok zaman kita. Itulah mazhab Syiah, na'udzubillah. So kalau kita begini, bukan kita Syiah, tapi kita sebagai tanda penghormatan. Tapi kalau pukul dada, maka orang itulah ritual, dipanggil ritual mazhab ataupun aliran Syiah, na'udzubillah min zalik. Mereka bukan sekadar pukul dada, okey, mereka keluarkan darah daripada anggota badan mereka. Oh, na'udzubillah min zalik. Mereka menyesal. Okey, zaman Sayyidina Husin dikatakan dipenggal leher. Okey, jadi mereka meraihkan pada 10 Muharram ataupun kita panggil hari Ashura. Masya-Allah, tabarakallah. So jangan ikut ya mazhab ni ya. Kita ikut mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya-Allah itulah jemaah, insya-Allah yang selamat, yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana di akhir zaman ni ada banyak ya mazhab-mazhab dan ada banyak aliran-aliran, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam semua masuk neraka kecuali satu saja. Al-Jamaah, satu saja, Al-Jamaah. Dan ulama kata Jamaah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat, maka itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, tempat yang tenang selain daripada masjid jugalah rumah kita sendiri, tuan-tuan. Kena, kalau rumah kita nampak tak tenang, ubah sikitlah. Ubah frame dia, landscape dia, biar nampak tu sejuk mata mandang. Ada tempat sembahyang dalam rumah. Kena, masya-Allah. Sebab sekarang ni tak tentu-tentu, tuan-tuan. Sebab kita dah masuk 100 tahun. 100 tahun Khilafah Utsmaniyah sudah pun tidak memerintah dunia. Tahun 1924 dan tahun 1342 Hijriah. Sekarang dah 1442 Hijriah. Tepat 100 tahun Khilafah Utsmaniyah ataupun pemerintahan Islam berakhir dekat dunia. Tepat 100 tahun. Tepat 100. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, hadis sahih ya, innallaha, sungguhnya Allah taala, yab'asu li hadhil ummah, akan mengutus kepada umat ini, okey, setiap ala ra'si kulli sanatin, ala ra'si kulli mi'ati sana, setiap 100 tahun, may yujaddidu laha dinaha, setiap 100 tahun Allah akan utus seorang mujaddid ataupun orang yang akan memperbaharui agama ini, refresh. Dia akan perbaiki agama ini. Bukan tak baik, masya-Allah, agama sudah baik. Okay, agama Islam tetap baik daripada Nabi SAW bawa sampai kita ni tetap baik. Cuma yang tak baik tu siapa dia? Orang yang menganutinya. Kita semualah. Okay, kan? Maksudnya ada kekurangan dari sudut apa yang Allah perintahkan pada kita dan apa yang Allah larang. Ada mungkin yang kita tak buat dan ada mungkin yang Allah larang kita buat. Begitu kan? Jadi akan lahir seorang ataupun zahir ataupun akan muncul, sama ada lahir, zahir tu muncul jugalah.
Okay, seorang yang Allah Ta'ala pilih akan dia untuk memimpin umat ini ke jalan kebenaran dan ke jalan keadilan. Kerana mungkin dia seorang pemimpin, dan mungkin juga dia seorang ulama, dan mungkin juga dia seorang yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang-orang biasa, lalu menjadi orang yang luar biasa untuk mengangkat martabat syiar agama Allah Taala, yakni agama Islam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, la tazhabu dunya hatta yamlikal arabi rajulun min ahli baiti. Kata Nabi SAW, tidak akan berakhirnya dunia ini sehingga dunia ini akan dipimpin oleh seorang laki-laki. Tengok, satu orang laki-laki. Nabi SAW sebut, min ahli baiti, daripada kalangan ahli bait aku. Keturunan Nabi SAW sendiri, tuan-tuan, Masya Allah. Iwati usmuhu ismi wa ismu abi ismu abi. Dia kata Nabi SAW, lelaki itu daripada keturunan Nabi SAW. Satu. Dan dia adalah merupakan seorang yang memimpin bangsa Arab. Dia bukan kata orang Arab akan pimpin Arab. Dia tak sebut gitu. Faham, ya? Dia tak sebut gitu. Kerana Nabi SAW kata, la yamlikul arabi rajulun min ahli baiti. Tidak akan berakhir dunia ini melainkan akan dipimpin orang Arab oleh seorang laki-laki. Dia tak sebut orang Arab akan memimpin Arab. Maksud seorang laki-laki, ramai ulama kata, maka orang yang memimpin ini bukan orang Arab. Tetapi dia keturunan Arab. Macam mana tu, Ustaz? Tidak, bening kan? Dia akan memimpin orang Arab, Masya Allah, tabarakallah, ataupun memimpin keseluruhan umat Islam pada ketika itu, dan dia adalah keturunan Nabi SAW. Ingat, siapa keturunan Nabi SAW? Asalnya orang Arab, dan sekarang keturunan Nabi SAW ni sudah merata, sudah mendunia, pergi ada di Indonesia, ada di Singapura, ada di Eropah, ada di Turki. So kalau mereka sudah berada selain daripada Arab, bukan lagi dipanggil orang Arab, tapi mereka tetap keturunan Nabi SAW. Boleh faham? Boleh faham, tuan-tuan? Jadi ahli bait ni keturunan Nabi SAW. Kerana keturunan Nabi, ya? Dan sekarang keturunan Nabi SAW ni sudah ada di mana-mana pun, termasuk Malaysia, Malayan Union, Malaya, ya, Malaysia, Masya Allah. Dan setiap sultan, sebahagian orang mengatakan bahawasanya seluruh sultan yang ada dekat dunia ataupun raja, semua ada keturunan Nabi SAW. Tengok, ya, sultan sama ada di Malaysia yang keturunan raja-raja ni, ataupun di Indonesia, di Aceh dulu, tuan-tuan, dahulu di Melaka, Masya Allah. Dan di mana-mana pun kebanyakan mereka mengatakan setiap keturunan raja dan sultan itu kebanyakannya keturunan Nabi SAW. Subhanallah. Sehingga ada orang mengatakan, raja yang ada di bumi England, Eropah sana, tuan-tuan, Masya Allah, Ratu Elizabeth merupakan keturunan Nabi SAW. Subhanallah. Sampai taraf tu mereka kaji, tuan-tuan. Entah betul ataupun tidak, Wallahu ta'ala wa'alam. Jadi kata Nabi SAW, tidak akan berakhir dunia sehinggalah orang Arab dipimpin oleh seorang laki-laki, maka orang ini akan memimpin semua orang Arab, termasuk orang Islam di akhir zaman, dan dia keturunan Nabi SAW. Dan ingat, namanya macam namaku dan nama ayahnya macam nama ayahku. Jadi siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Ada dalam kitab lain disebut Ahmad bin Abdullah. Kerana itu semua nama Nabi SAW. Dan kita ingat, nama Nabi SAW bukan Muhammad saja, bukan Ahmad saja. Ada apa? Banyak. Nama Nabi juga Qasim, pembahagi, kan? Masya Allah. Namanya juga Muzammil, namanya juga Mudassir, namanya juga Toha, namanya juga Yasin. Banyak nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, Masya Allah, bila Nabi SAW sebut namanya macam namaku dan nama ayahnya macam nama ayahku, ramailah orang berikan nama anak dan cucu mereka dengan nama Muhammad bin Abdullah. Nama anak lahir pertama bagi nama Abdullah,
Ya Abdullah, bila kau nikah esok dapat anak, bagi anak nama Muhammad. Tok Wan sebab apa nak bagi gitu? Kau ikut sajalah. Oh, dia pun ikut tuan-tuan. Allahu Akbar. Rupanya Tok Wan dah rancang, dah azam, semoga anak dan cucunya itulah yang disebutkan oleh Nabi sebagai keturunan yang dinanti-nanti di akhir zaman. Allahu Akbar. So di akhir zaman ni peranan yang begitu besar, dan peranan yang mendunia. Okey, ada 3 watak yang begitu hebat di akhir zaman. 3 watak inilah yang dicari-cari oleh orang sampai sekarang, tuan-tuan. Kerana tak tahu mereka sudah bertemu ataupun tidak. Yang pertama iaitulah Nabi kita Isa AS. Dia watak pemuda. Dia naik ke langit, Allah Ta'ala angkat dia. Ketika itu umurnya baru 30 tahun. Ada kata 33, ada kata 32, 31. Wallahu Ta'ala wa'alam. Kerana bakal tengok dalam surah Maryam, okey, fil mahdi sobiyah, disebut fil mahdi sobiyah. Kata Maryam, kau tanya anak ini, okay? Sebab Maryam tiba-tiba dapat anak. Okay? Dalam surah Maryam ya, tengok ayat 33. Tiba-tiba dapat anak. Jadi orang pun tuduh dia. Dia kata, aku tak pernah buat perbuatan-perbuatan yang tidak elok. Maryam, ayah kamu dan keturunan kamu cukup mulia, Masya Allah, tabarakallah. Tapi tidak kamu, kata kaum dia waktu itu, mencela Maryam binti Imran, ibu kepada Nabi kita Isa AS. Jadi Maryam pun backup dia punya diri, nak halang orang, nak bagi percaya ke orang bahawasanya dia tak buat begitu. Kerana apa yang dia dapat ini hasil daripada pemberian Allah Azza wa Jalla. Tapi orang sukar nak percaya. Tuan-tuan, kalau agak-agak perkara tu berlaku sekarang, boleh percaya tak? Oh, ujian tu tuan-tuan, Masya Allah. Bayangkan kalau orang itu dipilih Allah, orang itu mulia, Allah bagi dia kelebihan karamah, tiba-tiba kita semua mencela dia. Oh, malu kita di sisi Allah. Maksudnya apa kelemahan situ? Kalau kita tak percaya, kelemahan kita apa situ? Satu, iman kita pada Allah. Kita hubungan kita pada Allah, sehingga kita tidak tahu situasi tersebut adalah datangnya daripada ujian Allah, sehingga kita hanya menilai menurut apa yang kita sangka itu tidak elok. Begitulah juga penilaian kita, sedangkan itu ujian daripada Allah buat kita. Allahu Akbar. Berat juga kan? Berat tuan-tuan, Masya Allah. Maryam kata, kalau kamu tak percaya, tanya anak ni. Okey, mereka pun jawab, bagaimana kami nak tanya pada budak yang masih dalam buayan? Bolehkah dia bercakap? Fil mahdi sobiyah. Perkataan mahdi sobiyah, dia ada di dalam buayan, dan sobi maknanya kanak-kanak kecil. Boleh bercakap ke dalam buayan, tuan-tuan? Tiba-tiba Nabi Isa bercakap, tuan-tuan. Dia nak, qala ini Abdullah, aku ni hamba Allah Ta'ala. Masya Allah, bercakap dia, tuan-tuan. Dia pun berkata bahawasanya ibunya tidak melakukan perbuatan yang mereka tuduhkan tersebut. Subhanallah. 33 tahun umurnya naik ke langit. Allah Ta'ala kata mereka tak bunuh Isa, tapi Allah angkat Isa AS naik ke langit, dan dia akan turun di akhir zaman, okay? Dan akan membunuh Dajjal. Yang kedua, watak paling mulia nanti di akhir zaman, tuan-tuan. Ini bukan watak TV, tuan-tuan ya. Bukan watak Marvel, Iron Man, okay? Ataupun apa lagi itu, Spiderman, Superman, lagi Thor, lagi apa lagi? Tuan-tuan, Deadpool. Oh, Deadpool pun ada. Tuan-tuan, itu superhero yang direka cipta oleh manusia, yang tak ada apa-apa makna bagi kita. Dia cuma sekadar filem saja. Okey, sekadar buatan orang, rekan orang untuk menarik minat supaya orang lain ada idola dia. Padahal idola yang seperti kita sebut tadi, haba aman surah, seperti debu yang berterbangan, tak ada nilai apa. Sebab ubah idola kita. Okay? Superhero kita sebenar bukan yang itu. Superhero kita sebenar di akhir zaman 3 watak ni. 1, Nabi Isa, dia bunuh Dajjal. Maksudnya bunuh kekufuran, tuan-tuan. Kita selamat, iman kita selamat. Siapa hidup waktu tu selamat iman, confirm ahli syurga. Sebab ikut Nabi Isa AS. Tapi susah, tuan-tuan, nak hidup zaman tu. Sebab apa? Dajjal punya ujian pun dahsyat juga. Allah, boleh selamat ke tak? Sekarang ni pun PKP ni pun macam tak selamat kita. Dah tak? Corona pun kita rasa macam tu. Ya, tu dia kan. Tu dia dah. Dah. Subhanallah. Baru berapa hari itu? Sebulan. Ui, makanan pun tak ada rasa lain macam, tuan-tuan.
Rasa lain macam. Tiba-tiba datang superhero mai rumah. Tok 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 tok. Assalamualaikum, ni sumbangan. Kita pun kata alhamdulillah, tulis kat Facebook, Twitter, WhatsApp. Oh bagus dia ni, memang terbaik. Sebab apa? Dia bantu kami waktu susah. Tengok kan? Ingat kan? Masya Allah. Bayangkan kalau waktu tu susah sungguh-sungguh tuan-tuan, makanan tak ada, minuman tak ada superhero. Tiba-tiba Dajjal datang bagi bantuan. Mau kata apa tuan-tuan? Oh bagus dia ni. Na'udzubillah. Waktu tu Dajjal suruh, ikut saya, kamu selamat. Maksudnya ikut dia jadi kufur, mengaku dia sebagai Tuhan, maka kita akan tak selamat dan kita akan menempah kekufuran dan juga menempah neraka Allah. Na'udzubillah. Rugi tuan-tuan. Itu sebab kalau kita nak selamat zaman itu, Nabi SAW sudah berikan pada kita cara dia, kunci dia, tips dia. Antaranya baca Al-Quranul Karim, terutama surah Al-Kahfi. Duduk di Mekah, duduk di Madinah. Masya Allah, ni antara cara untuk selamat. Masya Allah. Yang kedua superhero kita di akhir zaman, iaitulah Fattah At-Tamimi. Fattah At-Tamimi maksudnya orang yang mendahului sebelum Imam Mahdi Al-Muntazar. Tiga ya. Nabi Isa alaihissalam ni seorang Nabi. Tak ada orang boleh mengaku dia Nabi Isa, termasuk hak Yesus yang ada di gereja. Tak boleh juga mengaku. Berkata tu kah Isa? No, itu bukan Isa. Karena subhanallah, itu Yesus. Dan Nabi Isa alaihissalam Allah angkat ke langit. Ya, Allah angkat ke langit. Okay, dan Nabi SAW sudah pun tengok Nabi Isa AS. Rambutnya panjang sampai ke paras bahu dan warnanya macam warna emas-emas kekuningan. Ada kata macam warna putih lah, cantik tuan-tuan. Dan dia turun nanti Masya Allah Tabarakallah dengan dua sayap malaikat akan bawa turun Masya Allah ke bumi. Dan seperti ibarat kalau dia tunduk seperti jatuh mutiara-mutiara yang bertaburan. Masya Allah. Nak kata macam mana? Nak kata dia tampan sungguh, handsome sungguh Nabi kita Isa AS. Kerana Nabi SAW sudah tengok dia ketika di langit yang kedua, langit kedua, ketika Isra dan Mi'raj. Masya Allah. Situlah Nabi Muhammad SAW tengok Nabi kita Isa AS. Allahu Akbar. Fattah At-Tamimi ataupun digelar sebagai pemuda Bani Tamim. Kayak pemuda Bani Tamim ini sampai sekarang orang cari tuan-tuan. Allah, sampai sekarang dia ada tanda dan dia ada keturunan tersendiri Masya Allah. Dan dia adalah pemegang panji yang ketiga, superhero ketiga, iaitulah Imam Mahdi Al-Muntazar. Dia akan pegang panji yang warna hitam. Ada kata panji itu maksudnya bendera warna hitam, tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kena ada masuk panji itu maksudnya maksud tersendiri. Dia yang mengenali siapa Imam Mahdi pada akhir zaman tersebut. Orang lain tak kenal siapa dia Imam Mahdi, tapi dia kenal. Dan Imam Mahdi, orang lain tak kenal siapa Nabi Isa, melainkan Imam Mahdi Al-Muntazar. Dan sekarang siapa yang nak kenal Fattah Tamimi? Yang ni sekarang ni orang cari, sampai sekarang tak kenal. Allahu Akbar. Dan ada orang mengatakan bahawasanya, bahkan ulama juga mengatakan dia akan timbul dan akan muncul sebelah timur. Di sebelah timur. Sebelah mana timur? Ada kata Khurasan, ada kata sebelah timur yang jauh daripada Madinah. Di negara-negara Asia Tenggara, termasuklah negara kita pun dipanggil juga sebagai negara timur tuan-tuan. Masya Allah ya, orang timur. Itu orang panggil orang timur. Masuk orang timur tu maksudnya orang Asia Tenggara sini. Bukan orang Timur Leste sana tu. Itu jelas Timur Leste sungguh kan. Bukan itu tuan-tuan. Masuk orang timur, orang Asia Tenggara. Orang Nusantara yang keseluruhannya beragama Islam, kebanyakan tuan-tuan. Dan kebanyakan mereka bernamakan dengan nama Muhammad. Tuan-tuan carilah dekat dunia yang paling banyak menamakan anak cucu mereka dengan Muhammad. Negara Malaysia, Indonesia, Singapura dan juga Brunei. Paling banyak, majoriti semua anak lahir dengan nama Muhammad. Allahu Akbar. Ini tanda kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, inilah superhero kita sebenar. Sampai sekarang orang cari, tak tahu jumpa ke tidak ya. Jadi tuan-tuan, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebutkannya 100 tahun akan muncul mujaddid. Maka ramai ulama kata abad ke-21 sekarang ini akan munculnya syiar Islam, akan bangkitnya Islam. Contohnya Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi kan, dia mengatakan dahulu
Islam akan bangkit abad 21. Dan sekarang kita berada pada abad ke-20 21, Masya Allah. Dan kita sudah masuk 100 tahun tepat, okay? Khilafah Osmaniyah yang berakhir pada tahun 1342 Hijriah ataupun 1924 Masihi. Sekarang 1442. Okay? Sudah berapa safar? 23 safar. Safar ya? Safar. Safaro. Sufar. Okay? Sufar. Bukan Superman. Sufar tu maksudnya kuning, tuan-tuan. Tu yang pakai baju kuning hari ini. Sufar, ya. Wajimalatun sufar, dalam Quran ada disebut ya. In taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. In taliqu ila zillin zi thalathi syu'ab la zalili wa la yughni minal lahab innaha tarmi bisyararin kal qasar ka'annahu jimalatu sufar. Sufar. Seorang ambil super tu pergi mana? Situ jugalah tu. Okay, nah? Ramai orang kata, oi, bulan Safar ni bulan yang tak elok. Na'udzubillah. Jangan cakap begitu ya. Tidak ada bulan yang tak elok. Semua bulan itu baik belaka. Dan 7 hari kita akan masuk bulan Rabiul Anwar, Rabiul Awal, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kelebihan Rasulullah, okay, sebelum kita akhiri kita punya kuliah, ketika mana langit dan bumi berdebat, Masya Allah. Bumi kata, aku mulia daripada engkau wahai langit. Langit kata, kami lebih mulia daripada kamu. Bumi kata, kami lebih mulia kerana kami memiliki khazanah. Ada banyak harta karun, Masya Allah. Laut pun ada, sungai pun ada, bukit bukau, gunung ganang yang tinggi, Masya Allah. Kata langit, kami pun sama juga. Kami ada bulan, kami ada matahari, kami ada bintang-bintang dan planet, galaksi dan seluruh cakrawala yang ada di angkasa raya, Masya Allah. Kata bumi, kami lebih mulia kerana kami ada Kaabah yang mulia di Masjidil Haram. Masya Allah, mulia tuan-tuan. Kita rasa mulia kerana ada Kaabah itu. Okay? Maka langit pun kata, kami pun mulia juga kerana kami ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, satu Kaabah yang ada di langit, tempat tawafnya para malaikat. 70,000 malaikat tawaf di situ, tuan-tuan, tak henti-henti. Dan dia akan masuk sampai hari kiamat, tak akan berhabis. Setiap hari 70,000, tuan-tuan. Ketika Nabi SAW tengok, okay, Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Langit ketujuh, tuan-tuan. Okay, sebelum naik Sidratil Muntaha tu Baitul Ma'mur. Ketika Nabi SAW naik, Nabi SAW tengok Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Sebab apa? Kerana berkat dia membina, okay, Kaabah Asy-Syarifah di bumi. Itu dipanggil makam Nabi Ibrahim AS. Okay? Hak ni pun Ibrahim juga. Masya Allah ya. Itu berkat mulia ya. Sebab banyak kuliah-kuliah yang dia rakam. Jadi orang dengar pun dapat pahala. Okay, nak duduk-duduk rumah dapat pahala. Untungnya kan? Untunglah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kata bumi, Masya Allah, kami mulia. Okay, kerana kami ada Kaabah Syarifah di Masjidil Haram. Kata langit, kami pun ada, iaitulah Baitul Ma'mur, Masya Allah, tempat tawafnya para malaikat. Kata bumi, last, ketiga, kami mulia daripada kamu hai langit kerana kami ada satu jasad yang dimuliakan Allah Ta'ala daripada seluruh makhluk ciptaan dia, lebih mulia daripada segala-galanya. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit pun, Masya Allah pun surrender kalah lah. Kena? Lalu langit pun doa pada Allah, ya Allah, izinkan kami di langit ini diziarahi, dikunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Allah izinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit bila Isra dan Mi'raj. Datang Jibril alaihissalam, pergi dalam syurga, wahai Jibril, mu ambil kenderaan untuk jemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kerana aku nak berikan hadiah kepadanya. Datanglah Jibril masuk dalam syurga, ambil binatang. Ada berapa ekor binatang buruk dalam tu. Semua tunjukkan kehebatan masing-masing. Siap bersayap, tuan-tuan. Tunjukkan. Yang cantik, yang handsome, yang comel, yang kuat, yang gagah perkasa. Sekali terbang laju. Masya Allah. Okay? Tapi ada satu ekor yang sedih. Keluar air mata. Jibril alaihissalam heran. Yang lain semua tunjuk kehebatan. Sebab ni masanya kami nak pilih kenderaan yang terbaik untuk menjemput dan menjadi kenderaan manusia terbaik dekat bumi. Allahu Akbar. Tengok ada yang sedih keluar air mata. Dia pun pergi jumpa, Masya Allah. Ya, tanya kenapa? Wahai Jibril alaihissalam,
Selama kami di sini, kami mengenali nama Muhammad. Setiap kami ni ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Okey, jadi kami nak tahu siapa dia Muhammad. Dan lama dah aku merindui Muhammad, masya-Allah. Itu sebab dia sedih, masya-Allah, dia air mata. Jibril AS pun pilih dia, tuan-tuan. Dipilih, Masya Allah, kerana merindui Nabi SAW. Dia pun dibawa pergi ke bumi dan menjadi keteraan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW naik atasnya, dia rasa dia rasa macam lain. Sebab apa? Teruja. Dah lama rindu, tiba-tiba jumpa orang dirindu, lain macam rasanya, tuan-tuan. Tuan-tuan, selalunya peluk di rumah, tiba-tiba 70 tahun tak berjumpa. Di airport pun dia peluk bini dia. Subhanallah. Betul ya. Sebab apa, tuan-tuan? Dah rindu lama, Masya Allah. Anak-anak, ibu ayah lama berpisah, tiba-tiba jumpa, situ juga peluk, situ juga menangis. Malu tak ke orang waktu? No, tak ada malu. Allah, jumpa Nabi SAW, Nabi naik, dia Masya Allah teruja, rindu kat Nabi SAW. Sampai Nabi macam tak boleh naik. Kata Jibril, dia pegang kepala burak tersebut, wahai burak, kamu ketahui tak, inilah Muhammad SAW. Maka dia pun tenang, dia pun rendahkan diri dia dan rendahkan sayapnya, Nabi pun naik atasnya. Subhanallah. Terus terbang, tuan-tuan, terus terbang. Pergi mana? Terus pergi Madinah, pergi ke Jabal Tur ataupun Bukit Tursina. Kemudian pergi tempat Baitul Laham, Nabi Isa AS dilahirkan Allah Ta'ala. Kemudian barulah sampai di Masjid Al-Aqsa, tempat para anbiya alaihi salatu wassalam yang banyak dilahirkan di sana. Allah, hebat kan Masjid Al-Aqsa, tuan-tuan. Okey, Allah, tetap hebat Masjid Al-Aqsa ini. Lepas tu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit, dan waktu itulah langit bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua teruja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia adalah manusia mulia. Hebatnya Nabi naik ke atas, dia tidak pakai oksigen. Mask pakai? Tak pakai mask. Tuan-tuan, kalau pakai mask agak-agak orang tak kenal tak Nabi Ustaz? Masya Allah, ni insan mulia, tak ada orang boleh naik ke langit ras roh dan jasad melainkan Nabi SAW. Tetap orang kenal, Masya Allah. So kita, tuan-tuan, pakai mask orang tak kenal. Beli kat kedai, saya pakai mask, orang tak panggil Ustaz. Adik nak beli apa? Beli ni. Pergi masjid lah, Ustaz kata. Orang kata, tu Ustaz. Ya ke Ustaz, rambutnya panjang? Selalu macam tu kan. Dah rambut panjang kan sunnah Nabi SAW. Subhanallah ya. Saya baca kitab di masjid sana, tuan-tuan, kitab berkenaan tentang Syama'il Muhammadiyah. So kitab Syama'il Muhammadiyah ni daripada awal-awal tajuk sampai tajuk yang lebih kurang ke 20 tajuk, tuan-tuan, banyak menceritakan tentang rambut Nabi SAW. Okey, satu hari Nabi SAW mandi dengan Aisyah. Mandi sekali Ustaz? Ya, mandi sekali. Ini sunnah ya, mandi sekali dengan bini. Pernah tak mandi? Dulu Ustaz, waktu kahwin, awal kahwin, malam pertama, ni malam 77 tahun. Takut dah Ustaz, takut. Tak berani tu, tak tahu sebab apa. Jangan macam tu ya. Allahu Akbar. Biar sampai umur berapa pun tetap romantik, tuan-tuan. Orang kata Ustaz dah 60-50, buat apa nak dapat anak dah? Nabi Ibrahim alaihissalam dan isterinya, tuan-tuan, seumur 99 tahun, masih lagi doa minta anak, dan Allah bagi dia anak namanya Isa. Kita baru 50-60 boleh dapat anak lagi tu. Kok kembar mana kita tahu. Kan? Subhanallah. Nabi Ibrahim begitu, tuan-tuan. Datang malaikat, Ibrahim, kami nak bagi kamu anak. Dia kata, macam mana isteriku mandul? Aku dah tua, 99 tahun. Ulama kata, Masya Allah. Kata malaikat, ini daripada Allah. Bayangkan, tuan-tuan, tetamu datang ke rumah dia tengah malam. Hal ataka hadits Ibrahim al-mukramin? Apakah sampai pada Muhammad tentang tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan Allah Ta'ala, yakni di kalangan para malaikat. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka masuk rumah Nabi Ibrahim, mereka bagi salam. Salam ya Ibrahim. Dia tak assalamualaikum ya Ibrahim. Tak ada, tuan-tuan. Sebab zaman Nabi Ibrahim tak sama dengan kita. Kita salam kita assalamualaikum. Di zaman Nabi Ibrahim salam saja. Salam. Nabi Ibrahim pun jawab salam. Sama juga.
Sampai sekarang 2020 salam satu Malaysia. Tuan-tuan. Boleh terima tuan-tuan. Sebab tu syariat zaman Nabi Ibrahim kita dulu. Dia pun masuk, Masya Allah, silakan duduk. Nabi Ibrahim pergi ambil makan. Tanya isteri, ada tak makanan? Nak bagi hidang kat kita punya tetamu yang datang. Tengah malam tuan-tuan, 12 malam. Kata isterinya, wahai suamiku, ada di belakang tu, di dapur ni dah tak ada apa makanan, tapi di belakang ada seekor sapi yang gemuk. Anak sapi tapi gemuk. Tengok ya, gemuk. Dia kata tak apalah, dia keluar rumah, dia panggang malam tu juga, sebab nak muliakan tetamu. Sebab kalau tetamu datang, muliakan tuan-tuan. Dia nak wajib muliakan tamu. 3 hari 3 malam. Ada kata sehari semalam saja. Wajib tuan-tuan. So Nabi Ibrahim pun panggang. Bila dia dah panggang, dia bagi hidang dekat tetamu dia. Silakan makan, dia kata. Silakan makan. So malaikat tadi tu yang menyerupai manusia, tiba-tiba tangannya ni menggenggam makanan. Okey. Dia nak ambil tu, dia nak jamah. Tapi setiap kali dia nak jamah, tak boleh terangkat makanan tu. Tuan-tuan pernah tengok? Bila dia ambil tuan-tuan, tak boleh dia digenggam, ya kan? Dia ambil, dah kena ada makanan tu, tapi tak boleh terangkat. Masya Allah. Sehingga menyebabkan fa'aujasa minhum khifa, menyebabkan Nabi Ibrahim jadi takut. Allahu Akbar. Takut sungguh tuan-tuan. So Nabi Ibrahim pun takut ke Ustaz? Ia takut dengan orang tadi. Iyalah, bukankah Nabi Ibrahim hanya takut pada Allah? Itu kita kata takut ni ada dua. Satu takut adat, satu takut syariat. So kalau orang tanya kita, takut corona ke takut Allah? Dua-dua. Boleh faham? Hampa takut Allah ke takut corona? Kita jawab dua-dua. Takut corona, takut Allah. Satu takut corona, takut adat, kebiasaan manusia, takut kepada satu yang menyakiti dan satu yang mudarat, termasuk penyakit. Jangan. Takut syariat, yang ni hanya takut pada Allah saja. So kalau kata kenapa tak takut hanya pada Allah? Nabi Ibrahim tu takut juga pada malaikat datang tu. Malaikat tu bukan Tuhan, itu malaikat. Tapi dia takut juga. Sebab apa? Tuan-tuan bayangkan, 12 malam datang tetamu. Assalamualaikum Ibrahim. Ya, waalaikumsalam. Kau ni ganggu aku tiap malam ni. Aku nak tidur ni. Okey, oleh kerana kita tahu melayani tetamu itu wajib, kita pun bagi dia masuk. Dia pun masuk. Bila dia masuk, berdiri tuan-tuan, Masya Allah. Kita tengok daripada atas, pakai pakaian warna putih, jubah putih, serban putih, Masya Allah, rambut sampai panjang macam tu. Okay. Tiba-tiba tengok di atas sampai ke bawah, tengok kakinya tu tak sampai ke lantai. Agak-agak takut ke tak? Tuan-tuan, pengsan apa? Tu dia, kakinya tak sampai ke lantai. Sebab apa? Ni malaikat Allah Ta'ala. Di kalangan dipanggil Ruhul Qudus. Tanazzalul malaikatu warruh biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Dia tak makan. Rupanya memang malaikat tu tak makan. Sebab waktu dia pegang tu macam roh. Tahu roh? Roh, kita tengok filem tuan-tuan. Roh, kita tengok macam ada orang tiba-tiba pergi pegang, tak boleh terpegang. Ataupun dia pegang kita, tak boleh juga. Jadi kalau tak boleh, jangan takut dengan hantu. Sebab memang tak boleh buat apa kat kita. Begitu tuan-tuan ya. Kalau ada orang takut hantu lah. Okay, Masya Allah. Tapi ini adalah malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang menyerupai manusia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia kedatang untuk berikan khabar gembira. Ya Ibrahim, la takhaf. Ataupun dalam ayat lain, la taujal. Okey, la taujal. Okey, wa basyaruhu bi gulamin alim. Kami datang nak beri khabar gembira bahawa kamu akan dapat seorang anak yang alim, namanya adalah Ishak. Isterinya kata, "Hey bang, macam mana boleh dapat anak? Aku ni mandul. Abang dah 99 tahun." Tu dia. Ini datang daripada malaikat utusan Allah. Bila sebut utusan Allah, itu datang daripada Allah. Dan ingat, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Okey, innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maryam boleh melahirkan Isa. Nabi Adam boleh lahir ataupun boleh wujud tanpa ibu, tanpa ayah. Nabi Ibrahim dibakar, tak terbakar. Nabi Ismail disembelih, tak tersembelih. Hebat, Masya Allah. Nabi Muhammad duduk bumi, naik ke langit, tak pakai oksigen.
kita semua kena pakai oksigen. Tapi Nabi tidak. Semua apabila Allah berkehendak dan bila Allah bertindak, tak ada siapa yang boleh ubah dan tak ada siapa yang boleh mengalahkannya, kerana Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Masya Allah, hebat kan? Hebat tuan-tuan. Jadi inilah kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, cerita Nabi Ibrahim, tuan-tuan boleh buka surah Az-Zariyat ayat 24 sampailah pada ayat 37. Okey nah, itu kisah tetamu yang datang, ataupun di dalam suratul Hijr pada ayat yang ke-47 ya. Tengok ya, 47 ke berapa situ tuan-tuan, terus sampai habis sampai pada ayat 84. Itu kisah tetamu Nabi Ibrahim dan tetamu Nabi Lut, dua-dua sekali datang. Lepas dia jumpa jadi tetamu Nabi Ibrahim, dia pun pergi tuan-tuan. Sebelum dia pergi, Nabi Ibrahim tanya, kau nak pergi mana pula? Dia kata, aku nak pergi jumpa Nabi Lut pula. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim ni adalah merupakan saudara, sepupu tuan-tuan, sepupu, dan dua-dua dilantik jadi Nabi. Masya Allah. Nabi Ibrahim di Babylon, ada kata di Iraq, ada kata di Palestina, okay? Dan Nabi Lut di Sodom, Jordan, ataupun di Sodom, tempat sodomi, Laut Merah yang sudah hancur dan musnah dan sudah mati laut tersebut, panggil laut mati. Masya Allah, dia pergi sana. So malaikat datang jumpa Nabi Ibrahim, beri khabar gembira. Malaikat jumpa Nabi Lut, beri khabar sengsara. Jumpa Nabi Ibrahim, khabar gembira kau dapat anak. Pergi jumpa Nabi Lut, wahai Lut, kami nak siksa kaummu. Tu dia, beza tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalau dia jumpa kita nak beri khabar gembira, alhamdulillah. Apa khabar gembiranya? Ustaz, corona akan berakhir malam ni juga. Alhamdulillah. Kalau berakhir tuan-tuan. Lepas tu dia pergi satu tempat pula, corona di sini akan bermaharajalela. Sudah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, itu sekadar gurauan saja. Kita doa semoga corona ini berakhir dengan cepat insya-Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah kita akan masuk Rabiul Awal, satu bulan yang melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bulan tarikh kelahiran Rasulullah 12 Rabiul Awal. Kena insya-Allah semoga kita sambut pada hari tersebut insya-Allah. Sambut dengan selawat, dengan amalan, dan juga menghidupkan masjid dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana satu selawat kita 10 selawat daripada Allah, dan satu saja kalau Allah selawat pada kita pun, satu rahmatnya pun sudah buatkan kita bahagia dunia, bahagia akhirat, dan kita akan boleh masuk dalam syurga Allah Taala dengan rahmatnya. Wallahu taala wa alam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rizqna mutaba'atan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam awlan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma inna na'udzubika min adzabil kubur wa min adzabi jahannam wa min fitnati mahya mati min fitnati mahsihi dajjal wa na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati dani wa qahri rijal wa na'udzu bika minal waba wal junun wal barus wal juzaim wa sayil asqam. Idfa' lana minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Idfa' lana minal bala'i dunya wa 'adzabil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir. Allahu akbar.